pasang. Tak ada dah pasang. Ditutup PC ni. Assalamualaikum. 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 Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Khabar tuan-tuan? Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dengar suara, cuba balas salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, suara jelas. Cuba komen. Masya Allah. Waalaikumsalam. Suara okey ya semua? Suara okey ya semua? Okey dengar. Alhamdulillah. Jazakumullah khairul jazak. Mana kawan kita yang lain? InsyaAllah kita akan mulakan fawaid surah Al-Kahfi insyaAllah pada malam ini. Minta tuan-tuan tolong sebarkan, sharekan sebanyak mungkin supaya orang ramai di luar sana dapat manfaat, dapat mengetahui apakah faedah yang ada dalam surah Al-Kahfi insya-Allah. Jadi kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk masih ayat pertama dan kedua lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyanzura ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Dua hari lepas kita tinggalkan pada perbicaraan abdun, hamba Allah, berkenaan dengan abad, hamba. Maka tajuk malam ini kita mulakan dengan Hadrat Maulana Ahmad Ali Lahori rahmatullah alaih. Beliau berkata, Maulana Ahmad Ali Lahori ini adalah seorang wali Allah dan ulama yang masyhur. Telah berlalu di Lahore pada 80 tahun 100 tahun yang dahulu. Bahkan arwah Tok Guru Ni Aziz sempat belajar daurah tafsir di Lahore. Ya, beliau adalah merupakan Syekhul Hadis dan juga Syekhul Tafsir. Dan kubur beliau berdekatan dengan kubur Allamah Musa Rohani Bazi, pengarang kitab Barakatul Makkiyah, ditanam bersebelahan dengan kubur Hadrat Maulana Ali Lahori, seorang wali Allah yang hebat. Jadi beliau berkata, satu kali aku telah melalui di kawasan pasar di Lahore. Kemudian aku berjumpa dengan seorang majzub. Seorang majzub ini dalam istilah tasawuf, majzub ini adalah seorang yang mana dia ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan cinta muhabbat Allah sekaligus. Dalam keadaan dia jahil, ada setengah dalam keadaan seperti mana Fuzail bin Iyas, seorang ketua perompak, sekali Allah Ta'ala jentik hati dia dan dia telah bertukar menjadi wali Allah. Jadi Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori dia berkata, aku telah berjumpa dengan seorang majzub, wali majzub. Kemudian wali majzub tadi berkata kepada aku, wahai Ahmad Ali, mana pergi semua manusia? Dia tanya, mana pergi semua insan ni? Maka Hazrat Ali Lahori kata, aku jawab, Hazrat, ni semua orang depan ni, ramai-ramai ni depan pasar ni,
Bukan orang ke? Bukan manusia ke? Maka majzub itu jawab balik, dia kata, cuba kamu perhati betul-betul. Adakah orang ini insan? Adakah ini semua manusia? Macam tu dia jawab. Maka Hazrat Maulana Ali Lahori berkata, si majzub tadi telah tasarruf kepada aku, dia tawajuh kepada aku, menyebabkan sekali aku pandang, aku nampak di pasar-pasar pelbagai jenis bentuk haiwan yang ada, bukan lagi manusia. Ada yang nampak rupa kucing, ada yang nampak muka khinzir, ada yang nampak muka anjing dan pelbagai. Dan bila aku pandang orang ramai yang rupa binatang tadi, aku lalu jatuh pengsan. Dan bila mana aku sedar daripada pengsan, aku dapati si majzub tadi telah pun hilang. Dan Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori banyak dia cerita kisah beliau ini di dalam tazkirah-tazkirah dan bayan-bayan beliau. Sehinggalah beliau telah menulis satu syair berkenaan dengan ini dalam bahasa Urdu. Dia kata, Malik tu sabka ek, Malik ka koi ek, lako mena milega kadoro me to dek. Syair dia pun tinggi ni. Malik tu sabka ek, Malik yakni raja. Allah Ta'ala itu hanya satu. Malik ka koi ek, ramai-ramai mesti ada Malik satu, raja. Lako mena milega, kamu tak jumpa dalam ratus ribu. Kadoro me to dek, cuba kamu perhatikan di dalam beratus-ratus ribu, berjuta-juta. Tuan-tuan faham? Jadi ini kisah biasa yang berlaku pada wali Allah. Arwah Tok Kenali rahmatullah alaih, seorang wali yang berlalu di Kelantan juga pernah, di antara cerita beliau, cerita yang ajib berkenaan beliau, ulama telah menulis, beliau ni tak malu dan tak segan bila beliau pergi di pasar bandar Kota Baru. Bila beliau nak kencing, beliau hanya kencing di tepi-tepi jalan. Maknanya tidak, beliau kencing seperti biasa. Bila orang tanya, Tok Kenali tak malu ke? Orang duk lalu lalang pergi mari ni, kamu kencing biasa je sini, selamba je. Dia kata, ada orang ke sini? Dia kata, tak nampak ke? Aku ingat ke itik serati je, aku nampak macam itik serati je. Jadi wali-wali Allah ini, mereka tak nampak manusia ini pada hakikat sebenar. Kenapa? Manusia telah lari daripada sifat sebenar manusia. Manusia telah berperangai lebih teruk daripada binatang ternakan, seperti Allah Ta'ala sebut, ulaikal an'am, mereka itu orang yang melanggari perintah Allah, mereka lebih teruk daripada ulaikal an'am, mereka adalah seperti seumpama binatang-binatang ternak, balhum adall, kata Allah Ta'ala, malah mereka lebih teruk daripada binatang-binatang ternak. Jadi kisah macam ni biasa kita dengar. Kemudian kita pergi kepada apakah tahqiq lafaz abdun itu sendiri, hamba, dari segi lughwi, dari segi bahasanya, abdun. Jadi lafaz abdun, hamba ini lafaz Arab. Maka kita nak kenal lafaz ini, kita pergi kepada opposite word dia. Apakah mutadad lafaz yang berlawanan dengan lafaz abdun. Jadi lafaz yang berlawanan dengan lafaz abdun adalah lafaz hurrun. Abdun maknanya hamba, maka lawannya adalah hurrun, yakni bebas, merdeka. Merdeka lawannya hamba, hamba lawannya merdeka. Jadi hurrun membawa makna orang yang merdeka, orang yang bebas. Berkenaan dengan lafaz abdun ini, ada jamak dia, ada perkataan plural dia. Perkataan plural bagi abdun ada banyak sekali yang datang dengan wazan yang pelbagai. Orang belajar Arab dia tahulah, ada wazan, ada ukuran dia. Satu lafaz abdun ni dia punya plural dia datang dengan lafaz abduna. Abduna kita faham itu lafaz plural, yakni hamba-hamba. Kadang datang dengan lafaz abidun, itu lafaz plural bagi abad. Kadang datang lafaz a'budun, kadang datang dengan lafaz ibadun. Kebanyakan dalam Al-Quran lafaz abdun bila didatangkan dengan lafaz plural, datang dengan lafaz ibad, ya ibadi. Lepas ni kita akan tengok nanti, qul ya ibadiyalladzina asrafu ainan yashrabu biha ibadullah. Banyakkan datang dengan lafaz ibad, lafaz plural bagi abdun di dalam Al-Quran. Ada datang dengan lafaz ubdanun, ada datang dengan lafaz ibdanun,
Ada datang dengan lafaz ibdan, ada datang dengan lafaz ma'abadatun, ada datang dengan lafaz ma'abidun, ada datang dengan lafaz ibidda'u, ada datang dengan lafaz ibidda, ada datang dengan lafaz ubudun, ada datang dengan lafaz abudun, dan ada datang dengan lafaz ma'buda'u. Yang masyhurnya lafaz abdun ini dia punya jamak ataupun plural. Di dalam Al-Quran datang dengan lafaz ibad. Di dalam Al-Quran, lafaz abdun ini kita dapati ada 29 penggunaan lafaz abdun di dalam Al-Quran. Ada 29. Dalam Al-Quran ada sebanyak 29 lafaz abdun dalam Al-Quran. Kadang-kadang lafaz abdun, hamba tadi digunakan untuk kedua-dua, orang mukmin dan juga orang kafir. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Wallahu basirun bil ibad. Allah melihat terhadap hambanya. Al-ibad, hamba-hambanya. Tak kira hamba mukmin ataupun kafir. Surah Ali Imran. Demikian juga dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala khusus kepada hamba yang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah sangat berlembut dengan hamba-hambanya yang mukmin. Surah Ali Imran. Demikian juga Allah Ta'ala khusus lafaz abad ini kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, Ya hasratan alal ibad. Itu khusus untuk orang kufar. Surah Yasin. Ada juga Allah Ta'ala khusus kepada abdun, bermakna hamba. Hamba betul. Hamba yang boleh dijual beli zaman dulu. Makna abdun membawa makna gulamun, hamba. Allah Ta'ala berfirman, Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Hamba orang mukmin itu lebih baik, lebih afdal daripada hamba orang musyrik. Nombor 5. Hamba yang ditujukan membawa makna orang yang taat. Seperti Allah Ta'ala berfirman, Wa ibadur rahman. Dan di kalangan hamba-hamba Allah yang rahman. Nombor 6. Abdun, hamba yang membawa makna si pendosa. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampau ala anfusihim, di atas diri mereka. Surah Az-Zumar. Kadang-kadang lafaz hamba itu membawa makna orang yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Aina yashrabu biha ibadullah. Di syurga nanti ada air, mata air yang mana akan meminum daripada air tadi hamba-hamba Allah, yakni hamba yang soleh. Nombor 8. Kadang-kadang abdun itu ditujukan pada hamba Allah yang buzru, hamba Allah yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina. Kemudian kami wariskan kitab yang mana kami pilih min ibadina, daripada kalangan hamba-hamba kami yang mulia. Kadang-kadang lafaz abdun itu ditujukan kepada para muqarrabin, para orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, Wa iza sa'alaka ibadi anni. Dan ingatlah ketika mana mereka bertanyakan, mereka minta kepada, bila mana bertanya kepada kamu, ibadi di kalangan hambaku, anni berkenaan dengan diriku, jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah tersangat dekat. Nombor 10, kadang-kadang lafaz abad itu ditujukan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr, Nabi ibadi, khabarkanlah kepada hambaku, tak kiralah semua hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni anal ghafur rahim, sesungguhnya aku anal ghafur rahim, adalah zat yang amat pengampun lagi maha mengasihani. Kadang lafaz abdun itu dituju kepada umat Nabi Musa, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Syu'ara, wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa an asri bi ibadi. Jadi ibadi ini khusus kepada umat Nabi Musa. Kadang ditujukan kepada orang-orang yang muttaqi. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala berfirman, min ibadina man kana taqiyya, daripada kalangan hamba kami yang terdiri daripada orang yang bertakwa. Kadang abdun itu ditujukan kepada ahlul jannah, penduduk syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Jannati adnin allati wa'ada ar-Rahman, syurga Adan yang mana dijanjikan Rahman.
ibadahu, kepada hamba-hambanya, bil ghaib. Allahu Akbar. Nombor 14. Semua berkenaan dengan hamba. Kita sebut 29 tempat tadi kan. Kadang abdun itu ditujukan kepada kaum Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman, innaka intazarhum yudillu ibadak. Kadang ditujukan kepada nabi-nabi anbiya. Allah Ta'ala berfirman, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Kadang lafaz abdun itu ditujukan kepada malaikat. Waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan kepada hamba yang ada dalam perlindungan Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kadang-kadang Allah Ta'ala isyarat kepada hamba yang mendapat pertolongan daripada musuh, pertolongan Allah daripada musuh. Allah Ta'ala berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Kadang-kadang hamba itu dituju kepada ulama kiram. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut di kalangan hambaku, di kalangan ulama. Kadang-kadang ditujukan kepada orang yang layak untuk mendapat khabar gembira. Fabashshir ibadalladzina yastami'una alqaul, dan berilah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengar perkataanku. Kadang-kadang Allah Ta'ala tujukan lafaz abdun itu kepada orang-orang yang khusus ketika nak meninggal dan juga pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, la khaufun alaikumul yaum, jangan kamu takut apa yang terjadi ke atas kamu hari ini. Kadang lafaz abdun itu nombor 22. Kadang di lafaz abdun itu ditujukan kepada hadrat Nabi Nuh AS. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Kadang ditujukan kepada aulad anak-anak Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, wazkur ibadana Ibrahim, dan ingatlah hamba kami, yakni Ibrahim dan Ishaq dan Yaqub. Kadang-kadang Allah Ta'ala tujukan kepada Hazrat Nabi Lut, kana tahta abdaini min ibadina salihin. Kadang-kadang kepada Nabi Ayub, wazkur abdana al-Ayyub. Kadang-kadang Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi Daud ketika mana beliau rujuk pada Allah. Allah berfirman, wazkur abdana Dawud zal aidi innahu awwab. Kadang-kadang Allah Ta'ala tuju kepada Sulaiman AS ketika beliau mensyukur nikmat Allah. Wa habna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan nombor 28, Allah Ta'ala tuju kepada Nabi Isa AS yang mempunyai sifat taharah dan tazkiyah. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dan nombor 29, Allah Ta'ala tuju kepada Nabi kita Muhammad Mustafa wa Ahmad Mujtaba Sayyidul Mursalin, Huzul Ikram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kemuliaan Nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dan juga itu Nabi Isa. Dan akhir sekali ditujukan kepada Nabi kita Sayyidul Mursalin wa Sayyidus Saqalain. Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi cukuplah 29 tempat yang mana Allah Ta'ala menggunakan lafaz ibad ataupun lafaz abdun di dalam Al-Quran. Kemudian kita pergi kepada apakah ta'rif abdun itu sendiri. Para mufassirin telah menulis al-abdu alladhi la yara ghaira sayyidih. Dalam kitab Haqaiqut Tafsir mengatakan al-abdu, hamba itu adalah alladhi la yara ghaira sayyidih. Orang yang mana tidak melihat melainkan melihat kepada tuannya saja. Mata dia tak pandang ke lain, otak dia tak pergi ke lain, dia hanya pergi tumpu fokus kepada tuannya saja. Itu yang disebut ada hamba. Jadi kita renung diri kita sebagai hamba Allah, adakah fokus kita, tawajuh kita ada juga kepada selain Allah ataupun tertumpu hanya kepada Allah. Seperti mana dikatakan kepada ghulam, seorang hamba ghulam, dia tak nampak selain kepada tuannya sendiri. Pandangannya hanya tertumpu kepada tuannya saja. Demikianlah hamba itu sendiri, abdun, hamba itu sendiri, dia tak nampak, pandangannya hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala pandangannya hanya tertumpu, sabkuch segala-galanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita
seorang buzruk dengan hamba. Tuan-tuan nak dengar cerita? Ayi Langgar cuba komen. Nak dengar cerita tak? Kalau nak dengar cerita komen. Saya nak dengar cerita buzruk. Saya nak dengar cerita buzruk. Komen. Bendegi ek ulam se bi. Bendegi ek ulam se mili. Ek buzruk फरमाते हैं. Seorang buzruk ni seorang syekh, seorang wali Allah. Dia kata, "Mujhe tu bendegi ek ulam ne sikai." Aku telah mengajar penghambaan. Penghambaan itu diajar kepadaku oleh seorang gulam. Seorang gulam, seorang hamba telah mengajarku erti abdun, ubudiyah, erti penghambaan. Kisi ne pucha, Hazrat orang ramai bertanya, "Hadrat, bagaimana kamu belajar tentang penghambaan tadi?" Jadi buzruk itu kata, "Satu kali aku pergi nak beli seorang gulam. Aku pergi nak beli seorang hamba. Maka aku test lah, tanya beberapa soalan, aku interview dia. Ya. Maka aku tanya dia, "Tumhara naam kya hai?" Siapa nama kamu? Kehne laga, "Jo aap pukarenge wahi mera naam hai." Dia kata, "Apa yang kamu panggil kepada aku, itulah nama aku. Mu nak panggil gapo, itulah namaku. Mu nak letak nama apa, itulah nama aku." Nah, ini seorang hamba. Dia tidak ada keinginan sendiri. Apa yang Rob dia letak nama, itulah nama dia. Mene pucha, aku tanya lagi, "Tu yaha kya kam kar sakte ho?" Kamu di sini boleh buat kerja apa? Kehne laga ji, jo ab zimma lagaenge wahi mera kam hai. Dia kata, "Ya, apa saja tugas yang kamu bagi kepada aku, itulah kerja aku." Ini seorang hamba. Faham tak? Kamu suruh khidmat apa? Kamu suruh buat kerja apa? Itu kerja aku. Aku tak ada kerja tetap. Mene pucha, "Tum kaise kapde pehnoge?" Aku tanya, "Kamu pakai pakaian macam mana?" Kehne laga dia jawab, "Ji, jo aap pehnaenge wahi mera libas." Ya, apa saja yang kamu pakaikan kepada aku, itulah pakaian aku. Itu seorang hamba. Firmate hai ke is gulam ne mujhe Allah Rabbul Izzat ki bendegi sikhadi. Jadi buzurg itu kata, gulam ataupun hamba ini telah mengajarkan kepada aku tentang ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Cuba komen subhanallah. Maka buzurg itu tadi kata, dalam hati aku terkhial bahawa ye mera gulam hai और हर हाल में मेरी मर्दी में राजी है. Buzurg itu kata, ini adalah gulam aku, hamba aku, dan setiap keadaan, setiap masa dia redha di atas setiap keputusan aku. Tu mujhe har hal mein apni parwardigar ki marzi pe kyun razi nahi. Jadi kenapa aku sendiri tidak meredhakan Tuhan aku pada setiap masa, setiap ketika? Kalaulah hamba aku yang aku ada ni setiap masa, setiap ketika, dia redha apa saja aku letak nama dia, aku pakaikan apa, aku bagi kerja apa, itu apa saja dia redha. Kenapa aku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak redha di atas segala keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada diri aku? Sच्ची बात तो ये कि जे Allah की मर्जी पे राजी होगा, इसकी जिंदगी सिकी होगी. Maka perkara yang haknya adalah bila mana seorang itu redha terhadap ketentuan dan keredaan Allah Ta'ala kepada dirinya, maka sesungguhnya dia, kehidupannya telah terpelajar. Kehidupannya adalah kehidupan yang terpelajar. Itu ta'rif abdun di sisi ulama. Ta'rif yang kedua diberi oleh Syekh Abu Usman Nishapuri berkata, "Walladhi la yamliku syai'an wa la yar'a li nafsihi syai'an." Hari ini kita nak belajar abdun tuan-tuan. Kita ni hamba Allah. Kita ni semua hamba Allah. Kita nak belajar menjadi erti kata hamba yang sebenar-benar di sisi Allah. Maka sebab itu kita kena belajar ta'rif ataupun definisi tentang hamba itu dulu. Jadi ta'rif yang kedua diberikan oleh ulama, oleh Syekh Abu Usman Nishapuri. Beliau berkata, "Huwallazi lam yamliku syai'an." Hamba adalah orang yang mana tidak memiliki sesuatu pun. Wala yar'a li nafsihi, dan tidak meriayatkan kepada dirinya sendiri sesuatu pun. Tak fikir apa pun tentang dirinya. Dia tak memiliki apa. Apa barang yang dia ada, itu barang tuan dia. Dia tak fikir apa untuk diri dia. Apa yang tuan dia nak, itulah yang dia buat. Itu maksud dia. Ta'rif ini adalah haqa'iqut tafsir. Yakni hamba adalah orang yang mana tidak memiliki sesuatu pun, wala yar'a li nafsi syai'an, dan tidak berfikir kepada dirinya sendiri sesuatu pun. Malah apa yang ada di tangannya, dia anggap itu adalah milik siapa?
tuannya. Apa yang ada ini bukan aku punya. Jadi kita sebagai hamba Allah, Allah bagi pinjaman kita kereta, kereta ini bukan aku punya. Ini Allah punya. Allah bagi rumah, ini rumah bukan aku punya. Allah punya. Allah bagi anak isteri ini bukan aku punya. Allah punya. Kan? Semuanya Allah punya. Lagu Iwan Syahman kan? Saya nyanyi kan? Tak cari makan pula Iwan Syahman. Kan? Okey, nombor 3. Ba'du hadrat. Setengah hazrat menulis, Al-abdu alladhi la murada lahu wa yakunu mustawrakan fi muradi sayyidi fih. Allahu Akbar. Setengah ulama menulis, Al-abdu, hamba itu adalah, haka ikut tafsir. Hamba itu adalah, la murada lahu. Dia tidak ada murad apa-apa. Tidak ada kehendak apa-apa. Wa yakunu mustawrikan fi muradi sayyidi. Malah dia tenggelam di dalam kehendak tuannya. Kalau tuannya nak apa, inginkan apa, dia duk fikir macam mana aku boleh selesai menunaikan segala kehendak Tuhan dia. Adapun dia sendiri, la murada lahu, tidak ada kehendak apa. Jadi kita juga sepatutnya sebagai hamba Allah, kita tidak ada keinginan. Apa kehendak Allah, itulah kehendak kita sepatutnya. Dan kita kena duduk fikir, unsing, risau bagaimana nak menunaikan kehendak dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4. Ba'du mufassirin telah menulis, Al-abdu alladhi la yunadhi'u sayyidah syai'an. Hamba itu adalah orang yang mana tak pernah berkhilaf dengan tuannya sedikit pun. Dia tidak pernah berkhilaf dengan suatu perkara pun dengan tuannya. Dia tidak pernah berlaku pergaduhan, ikhtilafan dengan tuan dia. Ghulam ataupun hamba itu adalah yang mana setiap masa, setiap ketika menyambut perintah tuannya dengan labbaik. Tuan dia suruh apa? Labbaik ya sayyidi. Wahai sayyidi, aku hadir. Labbaik ya sayyidi. Wahai tuanku, wahai tuanku, aku sentiasa hadir. Labbaik. Itu seorang hamba. Isi taraf bandabi wayuate. Begitu juga seorang hamba adalah, hamba ini dalam arti kata yang sebenar adalah orang yang mana sentiasa mengucapkan labbaik terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Allah Ta'ala perintahkan apa? Labbaik. Allah Ta'ala perintahkan semayang, hayya ala salah, ya labbaik. Allah Ta'ala perintahkan zakat, labbaik. Allah Ta'ala perintahkan tilawat, labbaik. Allah Ta'ala perintah apa saja, labbaik. Sebab itulah kita pergi haji, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Itulah hamba. Dan seorang hamba itu tidak pernah marah di atas apa saja keputusan Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Dalam hatinya tak pernah rasa marah. Tidak pernah rasa putus asa, sedih dalam hatinya, dan tidak mengadu kepada sesiapa. Malah seorang hamba itu sentiasa redha dan radhi, suka terhadap apa saja perintah Allah Ta'ala terhadapnya. Itu nombor 4. Hakikat hamba. Nombor 5. Ba'dul mufassirin, sesetengah para mufassirin telah menulis makna hamba itu, hakikatul abdi huwa mutakhallaqu bi akhlaqi sayyidih. Hakikat seorang hamba adalah hamba itu dia sentiasa berakhlak seperti mana akhlak tuannya. Faham tak? Seperti mana tuannya, akhlak tuannya, seperti itulah akhlaknya. Itu ada ditulis dalam kitab Haqaiqut Tafsir. Hamba itu, hakikat hamba itu adalah orang yang mana sentiasa berakhlak dengan akhlak tuannya. Yakni seorang hamba itu tak pernah menyimpan perasaan bermusuh dengan tuannya. Dia tak boleh jadi ketika mana seorang tuan itu seorang yang baik, tiba-tiba hambanya adalah seorang yang buruk perangai. Ataupun tuannya seorang yang lembut budi bicara, tingkah lakunya, tiba-tiba hambanya tadi seorang yang keras hati dan perangainya. Jadi seorang hamba itu perangai dan sifatnya adalah sama dengan perangai dan sifat tuan dia. Lihaza bandabi wa tajizki anda Allah ki khuluq. Jadi yang demikian itu hakikat hamba Allah ini, hakikat sebenarnya adalah hamba itu adalah hamba yang cuba memasukkan dalam dirinya khuluq Allah, sifat Allah dalam dirinya. Kena faham elok-elok kan. Sifat Allah itu dah tentulah sifat Allah. Seperti mana dalam hadis menyebut takhallaqu bi akhlaqillah.
Mana mungkin sifat Allah boleh sama dengan sifat kita, kan? Zat Allah mana mungkin boleh sama dengan zat kita. Akan tetapi dalam hadis menyebut takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah, dengan membawa makna kalau Allah Taala itu pengasih, kita pun kena buat pengasih, penyayang, walaupun kita tak sama pengasih kita, penyayang kita dengan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala itu Ghafur, Maha Pengampun, kita pun kena jadi seorang yang suka pemaaf, kan? Kalau Allah Taala itu Latif, kita pun kena jadi seorang yang lembah lembut budi bicara, tingkah lakunya. Itu maksud takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi nombor 5 ni nak bagi tahu hakikat seorang hamba itu dia mestilah berakhlak seperti mana akhlak tuannya. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga kena belajar berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir Ruhul Bayan ada menyebut, hendaklah kamu menghiasi akhlak kamu dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk seterusnya adalah bagaimana kita nak menghasilkan makam abad, makam hamba. Hadrat Siri Sakti rahmatullah alaihi berkata, arba'u khisalin tarfa'ul abda, al-hilmu wal-adabu wal-amanatu wal-iffatu. Siri Sakti berkata ada 4 sifat yang mana akan mengangkat martabah seorang hamba. Hamba Allah ni bila dia ada 4 sifat, ciri-ciri sifat ini, dia akan diangkat makamnya. Pertama, al-hilmu, ada sifat hilm. Hilm ini adalah sifat yang lemah lembut, penuh dengan hikmat. Wal-adab, bila dia ada adab. Yang ketiga, bila ada amanah. Yang keempat, bila ada iffah, sifat yang suka menyuci diri, baik cuci fizikal, baik cuci hati. Dalam kitab Tabaqatus Sufiyah ada menulis 4 sifat yang mana bila ada pada seorang hamba akan diangkat martabahnya. Pertama al-hilm, yang kedua wal adab, yang ketiga amanah, yang keempat wal iffah. Hadrat Imam Ja'far Sadiq rahmatullah alaihi berkata, la yasirul abdu abdan khalisan lillahi ta'ala hatta yasirul madhu wa zammu indahu sawa. Allahu Akbar. Dalam kitab Mawsu'atul Kanz menyebut, la yasirul abdu abdan, tidak akan terjadi seorang hamba itu sebenar-benar hamba yang khalis, hamba yang ikhlas lillahi ta'ala, hatta yasirul madhu, sehinggalah pujian dan kecaman di sisinya sama saja. Seorang hamba itu akan menjadi seorang hamba dalam hakikat hamba yang khalis, ikhlas lillahi ta'ala, bila mana seorang hamba itu orang kecam dia ke, orang puji dia ke, hati dia tak naik walaupun 1 inci, tak turun walaupun 1 inci. Orang puji, orang kecam, sama saja bagi dia. Apa tuan-tuan? Sama saja. Bila mana orang keji, orang puji, tak tergesan pada diri dia, maka seorang itu telah mencapai makam hamba yang sebenar-benar hamba, yakni hamba yang khalisatan lillahi ta'ala. Nombor 3, Syekh Siraj Tusi berkata, al-abdu la yakunu fil haqiqati abdan hatta yakuna qalbuhu hurran min jami'i ma siwallahi azza wa jalla. Al-Luma' fi at-tasawuf. Syekh Siraj At-Tusi berkata, hamba itu tidak akan menjadi hamba pada hakikat yang sebenarnya hatta yakuna qalbuhu hurrun, sehinggalah hatinya menjadi hati yang benar-benar bebas daripada apa? Min jami'i ma siwallah, bebas daripada segala-galanya selain daripada Allah azza wa jalla. Hamba akan menjadi hakikat hamba yang sebenar bila mana hatinya bebas. Bebas daripada apa? Bebas daripada segala-galanya. Bebas daripada dunia, bebas daripada duit, bebas daripada harta, bebas daripada perempuan, bebas daripada apa saja. Min jami' ma siwallahi azza, selain daripada Allah. Yani hanya ada cinta, muhabbat, makrifat Allah dalam hatinya. Barulah dia jadi hamba yang sebenar-benar hamba. Nombor 4, Syekh Abu Sa'id bin Abdul Khair berkata dalam kitab Israr Tauhid fil Maqamat Syekh, al-muluku la yabi'una al-'abda fajtahidu an takunu 'abidan lillah. Dia kata seorang raja sama sekali tidak akan menjual hamba. Fajtahidu, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha an takunu 'abidan lillah, supaya kamu menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh supaya kamu menjadi sebenar-benar hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaihi, mukasyafah yang telah berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani.
Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi berkata, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada aku secara mukasyafatan. Orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, sentiasa mendapat ilham, sentiasa mendapat mukasyafah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani kata, Allah Taala berfirman kepada aku secara mukasyafatan, Inna ahabbal ibadi ilayya abdil ladzi kana lahu walidun wa waladun. Sesungguhnya hamba yang paling aku cintai di kalangan hamba aku adalah hamba yang mana ada baginya ayah dan ada baginya anak. Orang itu anak pun ada, ayah pun ada. Akan tapi wa qalbuhu fari'un minhuma. Akan tapi hatinya kosong, farid, selesai daripada anak dan ayah. Mana hatinya tidak terpaut kepada ayahnya, hatinya tidak terpaut kepada anaknya. Mana tak cinta lebih-lebih. Anak dan ayahnya tadi tidak menjadi penghalang untuk dia pergi jauh, pergi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu law mata lahul walidu fala yakunu lahu haznun bimautil walid. Sekiranya kalaulah mati baginya ayahnya, kalau ayahnya mati sekalipun, fala yakunu lahu haznun, maka yang demikian itu tidak menjadi asbab kesedihan bagi dirinya bimautil walid, disebabkan kematian ayahnya. Ayahnya mati pun itu tidak menjadi asbab kesedihan yang teramat sangat bagi dirinya. Walau mata lahul waladu, kalaulah anaknya mati sekalipun, fala yakunu lahu hammul walad, dan tidak menjadi kematian itu asbab kebimbangan anaknya. Mana anaknya mati pun tidak menjadi asbab kebimbangan, kesedihan sangat-sangat. Fa iza balagal abdu hazil manzilah, bila mana seorang hamba telah sampai kepada maqam ini, fahuwa indi bila walidin wala walad, maka orang ini, hamba ini di sisiku adalah hamba yang mana tanpa ayah dan tanpa anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan hamba ini adalah tidak ada orang yang boleh menyamainya sesiapa pun. Allah, sama dengan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Walaupun hamba itu dia ada anak, ada ayah, tapi hatinya sentiasa kosong, hatinya tidak terpaut dengan anak dan ayahnya. Dan sekiranya anak dan ayahnya meninggal, mati sekalipun, yang demikian itu tidak menjadi asbab kebimbangan, kesedihan yang teramat sangat. Bila sampai kepada makam ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, maka orang hamba ini di sisi Allah adalah orang yang mana bila walidin wala walad, orang yang tanpa ayah, tanpa anak, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menyamai dengannya. Yang tu yang kata takhallaku bi akhlaqillah ni, naklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah ni. Dan akhir sekali malam ini adalah tajuknya, apakah faedah ubudiyah? Apakah faedah menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala? Zunnun Al-Misri rahmatullah alaih adalah seorang buzurg yang telah berlalu. Satu kali beliau berkata kepada kawannya, tum kia samajtu ishas ki barame, apa kamu anggap kepada satu orang yang mana dunia ini berjalan di atas kehendaknya? What is your opinion about the one person? Dia kata, apakah pendapat kamu berkenaan dengan seorang yang mana dunia ini, semua bisnes di dunia ini berjalan di atas kehendaknya? Zunnun Misri tanya kawan dia tadi. Maka orang ramai tadi berasa hairan dengan Zunnun Misri. Kenapa mereka kenal bahawa Zunnun Misri adalah seorang ulama yang takwa, sentiasa berhati-hati bercakapannya. Dan esei kalam kabin, dan Zunnun Misri tak pernah bercakap sedemikian rupa. Kalau tak kena gaya, percakapan macam ni boleh jadi syirik. Bagaimana dunia ini berjalan di atas kehendak seseorang? Sedangkan dunia ini berjalan di atas kehendak Allah, fa'alul lima yurid. Maka orang ramai berasa hairan. Sebab itulah kalam sesetengah orang yang mana dekat dengan Allah, orang yang mana hatinya terpaut dengan Allah, berada di alam amar ini, kita tak boleh nak ukur sangat. Jadi kita nak ukur dengan syariat ni memang tak lepas. Maka orang ramai menjadi hairan. Cunan-cunannya kahak. Jadi orang ramai tanya, "Ap ke iskalame kush gehrain?" Orang ramai kata kepada hadrat, nampak gaya perkataan kamu ni sangat dalam. Kami tidak mengerti akan makna dan ertinya. Meherbani farmakar samja DJ, maka kami minta supaya Tuan Hadrat cuba fahamkan kami apa maksud daripada kalam kamu. Kemudian Hadrat ne farmaya, kemudian Syekh Zunnun Misri menjelaskan, "Deko dunia ka har kam Allah ki marzi se chalta." Dia kata, lihatlah,
Dunia ini semuanya pekerjaan berjalan melalui kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari keluar dengan kehendak Allah, hujan turun dengan kehendak Allah, tsunami berlaku dengan kehendak Allah, Covid datang dengan kehendak Allah, Covid hilang pun dengan kehendak Allah. Okey. Kemudian dia teruskan lagi, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में गुम कर दिया. Jadi sebenarnya Zunnun Misri tadi dia cakap begitu adalah berkenaan diri dia sendiri. Seolah-olah dia beritahu dunia ini berjalan di bawah kehendak dia. Kemudian dia menjelaskan, dia kata tengok, di dunia ini semuanya berjalan di bawah kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia lanjutkan lagi, dia kata, bila mana aku telah tenggelamkan kehendak aku selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, abghaya harka meri marzi, maka seolah-olah semua ini berjalan atas dunia ini berjalan di bawah kehendak aku. Akulah. Faham tak? Dia kata tengok sini, semua dunia ini di bawah, setiap perkara di atas dunia ini berjalan di bawah kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bila mana aku telah menenggelamkan kehendak aku di dalam kehendak Allah, maknanya aku telah selaraskan kehendak aku seperti mana kehendak Allah, mana apa kehendak aku itulah kehendak Allah, apa kehendak Allah itulah kehendak aku. Maka tak salahlah kalau dia kata semua atas dunia ini berjalan di bawah kehendak dia. Faham ke tak? Itu maksud Zunnun Misri, tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemahaman yang perlu kita ada tentang perkara ini. Bukan maknanya dunia ini berjalan di bawah kehendak seorang wali yang bernama Zunnun Misri. Maknanya seorang wali itu bila mana dia telah fanakan, dia telah tenggelamkan segala kehendak dia seolah-olah dia tak ada kehendak. Apa kehendak Allah itulah kehendak dia. Jadi dengan kata lain, apa yang berjalan atas muka bumi ini berjalan di bawah kehendak dia. Dengan kata lain, berjalan di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita malam ni, insya-Allah kita telah habis sampai situ. InsyaAllah 2 hari nanti kita akan masuk pula tentang tajuk Alhamdulillahilladzi anzala ibadihil kitab. Masuk bab kitab pula. Hari ni kita habis bab abdun, hamba. Kemudian kita akan masuk bab al-kitab. Apa yang dimaksudkan dengan kitab? Kitab itu apa yang diartikan dengan kitab? Dan berapakah lebih kurang dalam Al-Quran ini ada perkataan kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam Al-Quran. 320 tempat lafaz kitab digunakan dalam Al-Quran. Dan bila sebut kitab dalam Al-Quran ada 10 makna. Kita akan bahas insya-Allah taala pada esok lusa insya-Allah. Tuan-tuan stay bersama kita dan tashkil kawan-kawan kita lagi untuk sama-sama kita belajar tentang fawaid surah Kahfi ni, supaya Allah Ta'ala bagi pemahaman yang sebenar dalam surah Kahfi ni, untuk kita bersedia dalam iman dan amal kita, bersedia dalam keyakinan kita dalam menghadapi dunia yang mendatang, khususnya fitnah-fitnah akhir zaman yang akan datang. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sebenar, dengan akidah yang benar, dengan iman dan rohani yang kuat, Allah selamatkan kita, cucu-cucu anak-anak kita, cucu-cucu kita daripada fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Dajjal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma qdi hajatina wa hiya anta ridaka. Allahumma yassir lana umurana kullah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairul jaza. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.